Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selaku pengerusi ASEAN 2025, Malaysia bakal menjadi tumpuan dunia pada akhir tahun ini dan mulai tahun depan, sekaligus membuka berbagai peluang ekonomi yang besar kepada rakyat. Perdana Menteri berkata banyak persidangan peringkat antarabangsa bakal dianjurkan di Malaysia pada tahun depan yang bakal disertai delegasi dari pelbagai negara. Seterusnya merancangkan lagi ekonomi negara. Pada akhir tahun ini dan sepanjang 2025, Malaysia akan menjadi tuan rumah kepada beberapa mesyuarat utama ASEAN dengan beberapa negara luar seperti Amerika Syarikat, China, Korea Selatan, Jepun, Eropah, India, Australia dan New Zealand. Pada Mei tahun depan, negara akan menganjurkan persidangan ASEAN GCC campur China yang meliputi kesemua negara ASEAN, 6 negara teluk termasuk Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu serta China. ASEAN GCC campur China merupakan persidangan yang pertama seumpamanya diadakan oleh blok 10 negara anggota itu yang mana sebelum ini hanya ASEAN campur GCC sahaja. Kuala Lumpur membenarkan mana-mana kapal asing untuk berlabuh di pelabuhan negara kecuali Israel. Dasar baik itu menjadi amalan dengan semua negara dan tidak sepatutnya diperbesar oleh sesetengah pihak. Perdana Menteri berkata kunjungan kapal tentera dari China ke Pelabuhan Pulau Pinang baru-baru ini tidak sepatutnya dijadikan isu. Menurutnya, Malaysia juga menjalankan latihan ketenteraan bersama dalam perairan negara dengan Amerika Syarikat, China, Singapura, Indonesia dan India. Beliau berkata amalan ini sudah lama dilaksana, malah turut dilakukan kerajaan dahulu. Perdana Menteri mengulas mengenai kunjungan kapal tentera dari China ke Pelabuhan Pulau Pinang baru-baru ini. Situasi terkini pegawai dan anggota pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 di Lubnan sentiasa dilaporkan setiap hari. Timbalan Menteri Pertahanan Edi Zahari berkata tindakan dibuat bagi memastikan keselamatan lebih 900 pegawai dan anggota Malbat yang bertugas di negara itu. Bagaimanapun, keputusan membawa pulang pasukan akan ditentukan UNIFIL di Lubnan. Beliau turut memaklumkan semua operasi rondaan dan pergerakan logistik telah mula dihentikan sejak situasi tegang bermula di selatan Lubnan. Lebih banyak peluang pekerjaan menjadi harapan golongan belia menjelang pembentangan belanjawan 2025 pada 18 Oktober ini. Fokusnya memastikan pembangunan belia dilakukan secara efisien dan inklusif sebagai tunjang utama kemajuan negara. Menurut Presiden Idealis Kebangsaan Khairul Muzamil Ishak, golongan belia harus dibantu supaya dapat melahirkan warga negara berdaya saing yang menentukan pembangunan ekonomi negara pada masa hadapan. Ini merupakan satu kumpulan yang sangat berperanan dalam negara kita. Kalau dulu kita nampak golongan belia ni tak pentinglah, dia ikut je apa kita cakap. Tapi sumbangan mereka kepada bukan saja kepada negara tetapi kepada politik. Kita kena lihat sumbangan mereka pada politik, sumbangan mereka dalam industri pekerjaan, daripada segi pendidikan sangat meluas. Loji rawatan air LRA Sungai Limau di Baling Kedah terpaksa dihenti tugas bermula pukul 8.15 pagi tadi. Ia disebabkan kadar kekeruhan air mentah yang tinggi dan dijangka menjejaskan kira-kira 15,000 akaun pengguna, terutama di daerah Baling. Kenyataan syarikat air Darul Aman Sdn Bhd Sada memaklumkan antara kawasan yang dijangka terjejas termasuk 6 kampung di kawasan R1 Pak Bong dan 32 kampung dan taman perumahan di R4 Taman Saga. Selain itu, 21 kampung dan taman perumahan di R7 Kuala Pegang, 3 kampung di R8 Relau dan 2 kampung di R11 Rambung turut mengalami gangguan bekalan air. Baik saudara, sekian berita semasa dari Sungai Kesegara Palestin. Pasti Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.